menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam Hak Ehwal Undang-Undang, itu Datuk Seri Azalina Osman, beliau menyatakan sejumlah 264,127 warga yang menghadapi kes kebankrapan ataupun muflis sekarang dibincangkan, dipikirkan bagaimana untuk memulihkan mereka. Sebab katanya beliau akan berusaha untuk melakukan reformasi. Menurut Datuk Azalina, tempoh bankrupt ataupun muflis berpanjangan bukan sahaja membebankan individu yang mengalami perintah kemuflisan itu, tetapi ia turut merugikan negara. Ini kerana rakyat yang diisytiharkan sebagai muflis ataupun bankrupt tidak dapat menyumbang sepenuhnya kepada pembangunan ekonomi negara. Oleh itu, kerajaan telah mengambil pendekatan dasar peluang kedua bagi membantu individu yang muflis ataupun bankrupt untuk keluar daripada kebankrapan. Jadi selaras dengan itu, katanya pada 1 Mac 2023, kerajaan telah pun mengambil pendekatan untuk memberi pelepasan melalui sijil ketua pengarah insolvensi kepada individu bankrupt yang berhutang dalam skala kecil yang tidak melebihi RM50,000 dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Ini katanya bagi Dewan Rakyat hari ini, saudara. Setakat April 2023, sebanyak 4,228 kes yang melibatkan individu bankrupt yang berhutang dalam skala kecil telah dilepaskan. Terima kasih. Berdasarkan statistik, katanya seramai 19,913 individu yang muflis berusia 70 tahun ke atas, mereka layak dipertimbangkan untuk pelepasan melalui sijil ketua pengarah insolvensi sekiranya memenuhi syarat. Jadi berhubunglah dengan pejabat insolvensi, saya. Jadi kerajaan berhasrat untuk meminda Akta Insolvensi 1967 dengan membuat penambahbaikan kepada peruntukan pelepasan secara automatik agar kes bankrupt boleh dilepaskan daripada kebankrapan dalam tempoh yang singkat. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih kerana perpaduan, kerana ini memberi peluang untuk kehidupan baru bagi mereka yang telah diisytiharkan muflis. Memang saudara, kalau seorang yang telah diisytiharkan muflis nak dapat peluang berniaga luar negara, tak boleh keluar negara. Nak buka akaun bank, tak boleh. Kalau dulu saudara, pakai kasut pun tak boleh. Jadi itu keadaannya, saudara. Baik, saudara, itu apa yang berlaku di Dewan Rakyat hari ini. Cuma semalam saya dah menyatakan bagaimana Air Kelantan sedang berhad memberi sagu hati sejumlah RM10,000 kepada ahli lembaga pengarahnya. Jadi sebab itu hari ini Air Kelantan diminta untuk mengesahkan kesahihan surat yang tular di laman sosial sejak semalam adalah untuk bertujuan untuk menjelaskan keadaan sebenar. Demikian menurut Ahli Majlis Pimpinan Negeri Kelantan Parti Keadilan Rakyat Dr. Rosli Alani Abdul Kadir. Dia kata jika surat berkenaan sagu hati hari raya itu benar, mereka perlu menjelaskan rasionalnya pemberian berkenaan. Ini kerana ahli lembaga pengarah AKSB ni saudara mendapat RM10,000 untuk sagu hati hari raya, sedangkan pekerja bawahan orang biasa cuma dapat RM200 saja. Saudara, ya sama ada sagu hati itu sepadan dengan pencapaian dan sasaran AKSB dalam isu pembekalan air bersih di negeri Kelantan. Itu menurut kenyataannya, saudara. Jadi sebagaimana kita tahu, semalam dah tular dah cerita RM10,000 ni, saudara. Bagaimanapun, ini saya rasa, tak tahulah, Dewan Pemuda PAS pula, Dewan Pemuda PAS Kelantan pula mengatakan bahawa pemberian sagu hati setahun sekali kepada lembaga pengarah itu adalah prosedur biasa, katanya. Itu dilaporkan oleh akhbar Sinar. Dewan Pemuda PAS Kelantan berkata sagu hati setahun sekali kepada ahli lembaga pengarah Air Kelantan sedang berat adalah prosedur biasa. Memanglah nak bagi tak ada masalah, tapi jumlah itu yang menjadi persoalannya. Jadi kita tanya pada Dewan Pemuda PAS Kelantan. Bukan kita tak mempertikaikan, tapi jumlah itu besar, RM10,000, saudara. Jadi Saudara Muhammad Kamal Muhammad selaku Ketua Pemuda PAS Kelantan, ia sebagai menghargai kerja-kerja memerah minda ataupun memerah otak lah, saudara, dalam memberikan pandangan dan keputusan dasar kepada pihak pengurusan. Apatah lagi, katanya sebagian besar lantikan ahli lembaga pengarah itu ialah 7 daripada 9 orang adalah anggota profesional dalam aspek pengurusan dan teknikal air yang tiada apa-apa jawatan dalam parti. Ini bukan soal parti, ini soalnya jawatan itu mereka tentulah ada allowance dan sebagainya, tapi bila pemberiannya
yang sejumlah RM10,000 itu yang dipertikaikan. Kita katanya mengambil maklum sebaran yang dibuat membabitkan pentadbiran AKCSB berkaitan pemberian sagu hati kepada ahli lembaga pengarah, susu syarikat dan kaki tangan. Walaupun dokumen bertahap sulit dan hanya boleh dicapai oleh segolongan orang tertentu saja, tapi ia kini disebar secara tidak wajar katanya. Apakah ia untuk tujuan memberi persepsi negatif terhadap AKSB? Ini bukan nak memberi persepsi negatif. Apalah salahnya jika dipersoalkan pemberian jumlah tu, bukannya soal nak bagi-bagilah, tak ada masalah. Bagilah setakat 1,000 ke 2,000, kita diam lah. Tapi kalau 10,000 tu nampak besar, saya selongguk. Di saat-saat rakyat dalam keadaan susah. Itu yang menjadi persoalannya. Tapi dia katanya pembagian sagu hati itu turut dibandingkan dengan jumlah diterima oleh kaki tangan. Jadi katanya soal perbandingan dengan jumlah kepada kaki tangan, baginya ia tidak berbangkit. Kerana sebelum perkara itu tular, langkah penambahbaikan sudah dibuat oleh pengurusan AKSB untuk kebajikan kaki tangan bagi menghadapi hari raya. Seperti penjawat awam lain. Ialah RM200, cara mungkinlah gamaknya itu baik pada mereka. RM10,000 tu mungkin kecil. Jika orang PAS katanya sejak mereka yang menyebarkan dokumen sulit dan berniat memburukkan kerajaan, boleh saja didedahkan bayaran-bayaran one-off bersifat setahun sekali kepada ahli lembaga pengarah GSC Persekutuan yang bukan sedikit juga jumlahnya, termasuk syarikat air di negeri-negeri lain. Saya melihat bahawa benda sekarang ni saudara, dia pertikaikan pula tempat lain. Yang banyak orang pertikaikan, saudara Muhammad Kamal, adalah di Kelantan. Persoalan masalah air di Kelantan tak selesai. Waktu warga Kelantan balik ke Kelantan, yang tak ada air satu hal, airnya keruh macam tarik. Tapi lembaga pengarah mendapat imbuhan yang dilihat agak begitu besar. Saudara Aizul Hamid, lebih 20 tahun air Kelantan gagal uruskan masalah yang berbangkit. Itu masalah dia. Kalau masalah dah selesai, rakyat tak marah. Saya yakin, kalaulah saya warga Kelantan, masalah air Kelantan selesai, ibu bapa saya, keluarga saya di Kelantan dapat menikmati air sebagaimana mereka yang tinggal di pantai barat ini, saudara. Nak dapat RM10,000, RM20,000, RM100,000, ia punya hal lah. Malahan kadang-kadang keuntungan daripada syarikat-syarikat pembuka air tinggi. Macam di Selangor. Tinggi dia punya pendapatan, tapi kita tak pernah pertikaikan. Sebab bila ada masalah segera diuruskan. Jadi saudara, jadi bagaimanapun menurut Ketua Pemuda PAS Kelantan, dia kata saya masih yakin dan optimis dengan tata kelola yang baik, bukan saja menjadi rasuah tapi juga membabitkan soal integriti, termasuk tindakan buruk mereka yang berniat jahat mendedahkan sesuatu yang secara pentadbirannya biasa diamalkan. Saya tidak melihat apa yang dijelaskan ataupun didedahkan. Saya rasa ini perkara surat itu sulit, saudara, saya tengok sulit itu. Saya melihat bahawa ini bukan tujuan untuk memburukkan kerajaan, tapi untuk menyedarkan pimpinan bahawa ada sesuatu yang tak kena. Jadi kalau kita nak menegur pun tak boleh, dianggap sebagai satu pengkhianatan, letih lah saudara. Bagaimanapun yang saya nampak, dia bukan minta supaya ahli lembaga pengarah AKSB memperbaiki khidmat mereka. Sebaliknya, menurut Ketua Pemuda PAS tu, beliau mencadangkan agar AKSB menyiasat kebocoran dokumen sulit dalam kalangan kaki tangan dan bahawa mereka yang mencanangkan prosedur kepada pihak pengadilan. Sulit itu adalah dokumen yang dikelaskan di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Dah ke situ pula perginya. Saudara, ini benda dah tular dah sekarang, saudara. Jangan salahkan orang. Saya berkali-kali saya beritahu, kalau kita dah buat silap, minta maaf lah. Akui bahawa saya minta maaf, lembaga pengarah mohon maaf kerana wang itu sebagai seguati, dan kami berjanji untuk memperbaiki. Tak ada masalah pun, saudara. Memanglah dalam keadaan sekarang ni, bila rakyat melihat peruntukan dibagi pada ahli lembaga pengarah AKSB ni, RM10,000 one off tu tinggi, saudara. Itu saja. Apapun, saudara, santunilah masalah rakyat. Selagi rakyat tak disantuni, mereka akan membangkitkan persoalan, banyak persoalan. Kalau itu disantuni dengan baik, rakyat tak bersungut, saudara. Tapi bagaimanapun tiba-tiba dalam keadaan-keadaan begini, saya melihat dalam media UMNO online pula, dia mencatatkan bagaimana tiba-tiba isu pindaan kegagalan pindaan rang Undang-Undang 355. Katanya UMNO yang bersalah. Pula dah. Kata jadi, dia kata yang menjadikan masalah kan UMNO. Saya kata mana boleh begitu. Sedangkan
Waktu Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, saya masih ingat lagi, saya di Parlimen. Bil-bil kerajaan, usul-usul kerajaan diketepikan bagi membolehkan pimpinan PAS. Waktu itu belum berada dalam kerajaan. PAS masih lagi pembangkang. Tapi Datuk Seri Najib memberi peruntukan kelulusan supaya usul yang dibawa oleh Parti PAS untuk memenda artikel 355 Rang Undang-Undang 35 itu dikemukakan. Cumanya dulu saya dah bagi tahu, sekarang pun saya harus menjelaskan lagi. Isu Rang Undang-Undang 355 ini dia tak boleh terus bawa ke Parlimen. Dia sepatutnya disembahkan pada Duli Yang Mulia Tuan Agong dan raja-raja. Di peringkat federal, di peringkat persekutuan, sembah pada Agong sebelum nak bawa bil ini. Dan di peringkat negeri, kena sembah pada Sultan. Tuanku kena nak penda. Macam mana tuanku? 1, 2, 3. Itu dia punya roadmap. Setelah disetujui, dibawa dalam dewan negeri, dah setuju, barulah dibawa pindahan ke federal. Ini tidak tergantung-gantung lah. Bila tergantung-gantung, salahkan orang. Itu masalah dia orang lah, selalunya begitu.